أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan lagi yang saya kasihi, yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Al-Islah Taman Sri Keramat. Yang saya hormati lagi, yang saya sanjungi barisan jemaah para imam, para bilal, para siap AJK masjid. Seterusnya yang saya hormati lagi, yang saya sanjungi sidang hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah walhamdulillah. Pertama-tama sekali dan untuk selama-lamanya, marilah sama-sama terlebih dahulu kita masing-masing memanjatkan akan rasa kesyukuran kita yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di atas limpah taufik dan hidayahnya, yang mana pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi menganugerahkan kepada kita akan kesempatan dan sedikit sebanyak kekuatan beradanya kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala masih lagi menganugerahkan kepada kita akan kesempatan untuk sama-sama kita mempertingkatkan amal ibadat kita, untuk sama-sama kita mengemaskinikan amal ibadat kita mengikut garis panduan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di atas limpah taufik dan hidayahnya juga pada saat dan ketika ini kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sama-sama kita dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita menunaikan solat secara berjemaah dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dalam masa yang sama, di samping ada segelintir sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara kita yang mana mereka ini terpaksa dikurung kembali ataupun mereka terpaksa di PKPD-kan semula atas fatwa-fatwa keselamatan dan juga kesihatan, yang mana semua ini berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita di tempat ini di Keramat dan juga di Ampang dan sebagainya, alhamdulillah pada waktu ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kebenaran dan peluang untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, perkara yang perlu kita ingat, perkara yang perlu kita kena ambil berat dalam kehidupan kita, walaupun dalam situasi pada saat ini semua manusia, daripada budak-budak kecil sampailah ke dewasa, daripada Malaysia sampailah ke satu negara, seluruh dunia, semua memperkatakan satu penyakit yang hebat, ataupun satu penyakit yang mana tidak ada satu negara pun yang terkecuali daripada penyakit ini yang diberi nama COVID-19. Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sehubungan daripada itu,
Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang suci yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan seterang-terangnya, dengan setegas-tegasnya akan segala apa-apa perkara yang berlaku dalam dunia, kerana berlakunya perkara itu berpunca daripada tangan manusia itu sendiri. Maka kerosakan yang diceritakan ataupun yang dinyatakan di dalam ayat ini, maka ulama mentafsirkan bukannya seperti gunung berapi, bukannya gempa bumi, bukannya ribut taufan dan sebagainya, tetapi COVID-19 yang sekarang melanda pada kita pada saat ini pun adalah salah satu daripada kerosakan yang berlaku di muka bumi ini dan berpunca sebenarnya daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan tangan-tangan manusia itu pula, tuan-tuan sekalian, ulama kata bukannya orang lain, besar kemungkinan berpunca daripada tangan kita sendiri. Kita sendiri yang melaksanakan, ataupun kerana kita sendirilah yang telah menyebabkan perkara ini berlaku dalam kehidupan dunia pada saat ini. Maka sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, walaupun sekarang ni COVID-19 sedang melanda di beberapa buah tempat, khususnya di negeri Kedah dan juga di negeri Sabah. Kalau ikut daripada segi kajiannya, tuan-tuan sekalian, Kedah dengan Ampang ni, Kedah dengan Keramat ni jauh. Kalau naik kereta tu tahu berapa jam. Naik motosikal berbelah jam lagi lah. Jauh kalau daripada segi jaraknya, kalau kita fikir daripada segi logiknya memang jauh. Tetapi bagi Allah tidak ada istilah jauh ataupun dekat. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, saya suka menekankan dalam pertemuan-pertemuan dengan sahabat-sahabat ataupun dengan ahli jemaah, yang mana pernah sekali saya terdengar ada orang mengatakan, kita duduk di sini, jangan kita takut, jangan kita risau, kerana COVID itu berlaku di Kedah. Kita duduk di Selangor ni jauh. Sebabnya COVID itu kalau nak datang Selangor, dia kena lalu Penang dulu, dia kena lalu KL, dia kena lalu Perak, dia kena pergi KL dulu, lepas tu barulah kita. Kalau COVID tu sampai dekat Perak, kita kena berhati-hatilah. Tapi setakat ni alhamdulillah, kata dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kenyataan ini kita nyatakan ataupun kita lafazkan, sama ada dalam bentuk gurauan ataupun dalam bentuk orang kata sebagai satu peringatan, sebenarnya perkataan yang kita nyatakan itu, kenyataan yang kita luahkan itu, ulama kata sebenarnya sekarang ketika itu sebenarnya kita sedang cabar kehebatan Allah. Kita cabar keagungan Allah, kita cabar kekuasaan Allah. Kerana bagi Allah untuk mendatangkan perkara itu bukan semestinya kena lalu Perak, bukannya kena lalu KL dan sebagainya. Perkara itu tuan-tuan sekalian tak mustahil bagi Allah untuk mendatangkan kepada kita. Jadi dalam kesempatan itu, COVID-19 yang sedang melanda di negeri jiran kita, maka ulama kata jadikan ianya sebagai satu iktibar dalam kehidupan kita sehubungan dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menekankan ataupun menegaskan kepada kita bahawasanya kerosakan yang berlaku itu adalah untuk memberi gambaran ataupun memberi pengajaran kepada kita. Jangan kita salahkan orang sana, jangan kita kata orang ni tak betul, orang tu tak betul, apa semua dan sebagainya. Tetapi besar kemungkinan ulama kata
kerosakan yang berlaku itu, musibah yang berlaku itu sebenarnya berpunca daripada kita sendiri, yang mana kita tak sedar, kita tak perasan, dan kita rasa kita ni hebat di sisi Allah Ta'ala. Sebenarnya kita tak ada langsung kehebatan kita. Ulama beritahu tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita, dalam amalan kita, dalam ibadat kita, apabila timbul satu perasaan, satu kenyataan yang mana aku punya sembahyang ni hebat, aku punya puasa ni hebat, aku punya ibadat ni hebat. Apabila kita kata kehebatan kita dalam bentuk ibadat, maka ulama kata sebenarnya kita sedang ditipu oleh bisikan-bisikan syaitan. Syaitan duk tipu kita sebenarnya. Apabila kita sembahyang tu, tuan-tuan sekalian, kita rasa kita hebat daripada orang lain. Apabila kita sembahyang berjemaah, kita rasa kita ni hebat daripada imam. Apabila kita sembahyang, kita rasa ni kita hebat daripada orang lain. Maka sebenarnya ulama kata kita telah tertipu oleh bisikan syaitan. Kerana yang akan menilai kehebatan solat kita bukannya orang lain, bukannya kita juga, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menilai akan kehebatan ibadat kita. Maka untuk itulah sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kerosakan yang telah berlaku dalam dunia pada saat ini, COVID-19 yang telah berlaku, yang telah melanda pada kita suatu ketika dulu, maka jadikan ianya sebagai satu iktibar dan juga pengajaran dalam kehidupan kita, yang mana setakat ini sebagaimana yang pernah kita dimaklumkan, kita masih lagi belum bebas sebenarnya dalam menentang COVID-19 ni. Jadi bagaimana cara nak menentang dia? Itu sebabnya kerajaan telah memberikan kepada kita akan beberapa garis panduan. Solat kena jarak, kena pakai mask, kena itu ini, kena pakai hand sanitizer dan sebagainya. Macam-macam perkara yang dilakukan untuk memberikan kepada kita akan satu peluang supaya penyakit ini dapat diangkat ataupun penyakit ini dapat dielak daripada kehidupan kita. Walau bagaimana sekalipun tuan-tuan sekalian, dalam usaha kita mencegah COVID-19 ini, perkara yang paling penting kita jangan lupa, iaitu datangnya COVID-19 ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang akan mengangkat COVID-19 ni. Kita buatlah cara macam mana pun, kalau kita tak ada usaha, tak ada doa, tak ada ikhtiar dan sebagainya, rupa itulah kehidupan kita. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dalam pertemuan kita pada pagi ini, maka sukalah saya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Tuan Pengurusi majlis tadi, maka oleh kerana kedatangan saya, sebenarnya kalau tuan-tuan ingat, ini adalah kali yang kedua. Kali pertama dulu saya datang, kalau tak silap saya, kuliah maghrib pada tahun 2017. Kalau tak silap saya, dah 3 tahun dah. Okey, dah 3 tahun tak datang. Lama Ustaz tak datang, habis tak dijemput, takkan nak datang kot. Habis datanglah semayang sini. Tempat saya pun boleh semayang juga. Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, oleh kerana pertemuan kita adalah pertemuan yang kali kedua, mungkin kita pun dah tak perasan, maka sedikit sebanyak berkenaan pengenalan diri saya. Nama saya sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum dalam WhatsApp group, saya lahir Terengganu, besar di Kelantan, duduk di Perak, dan sekarang ni saya menetap di Cerah. Cukup pengenalan diri saya, tak boleh lebih-lebih, nanti tak boleh datang dah lain kali. Jadi dalam pertemuan sesingkat kita pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan sekalian, saya lebih suka dalam dalam kerjaya saya sebagai seorang penceramah, saya lebih suka dalam kuliah subuh. Kalau kuliah maghrib, tuan-tuan sekalian, azan isyak confirm kena berhenti. Okey, kalau azan isyak kena berhenti. Kalau dulu sebelum PKP, lepas azan isyak adalah dalam 10 ataupun 15 minit, kok mana-mana pun memang kena berhenti. Selagi tak azan, selagi itulah tak berhenti. Itu kuliah maghrib. Tapi yang kuliah subuh ni yang seronoknya, tuan-tuan sekalian, sebabnya saya akan berhenti kuliah pada pagi ini apabila azan berkumandang. Okey, apabila azan berkumandang, insya-Allah barulah saya berhenti. Bila azan? Zuhur. Tunggulah sampai zuhur sekarang. Selagi tak zuhur, selagi tak azan, selagi itulah saya tak berhenti.
Tapi pernah sekali tuan-tuan sekalian berlaku sejarah hitam dalam hidup saya. Kuliah subuh, saya kata dekat jemaah, kita nak bergurau, saya nak bergurau. Saya kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak suruh saya berhenti kuliah, tuan-tuan azan. Tuan-tuan azan. Apabila masuk waktu syuruk, kan jam digital tu bunyi. Ting-ting bunyi. Jadi apabila bunyi tu, saya pun masa tu dah nak buat kupasan dah. Buat kupasan untuk nak habis kuliah subuh. Lepas tu saya gurau, saya kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak suruh saya berhenti, tuan-tuan azan. Bangun seorang hamba Allah, tuan-tuan sekalian, dia pergi ke depan. Saya ingatkan dia nak betulkan kipas ke nak apa. Sebab ada satu masjid tu, dia depan ni dia rak, dia almari, dia letak Quran apa semua. Jadi saya ingatkan dia bangun tu nak ambil Quran apa semua. Rupa-rupanya dia bangun, dia pergi ke depan, dia azan. Oh, anda dia. Pandai cara dia. Tu sampai sekarang saya dah jadi trauma kalau nak kata rupa itu. Tapi sekarang tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak azan, guna mic luar. Baru ianya. Okey. Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tapi tuan-tuan jangan risau. Tak ada orang yang kuliah subuh sampai zuhur sekarang, tak adanya pasal. Okey. Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sehubungan dengan apa yang kita nak bincangkan bersempena dengan cuti satu Malaysia pada hari ini. Jadi dalam pertemuan ini tuan-tuan sekalian, saya lebih suka dalam mana-mana bentuk kuliah ataupun ceramah ataupun sebagainya, saya lebih suka menumpukan perhatian kita dalam bentuk ibadat kita sendiri. Tak kiralah 1 Malaysia ke, 31 Ogos ke, Maulidul Rasul ke, awal Muharram ke, Isra' Mi'raj ke, semua perkara-perkara ni tuan-tuan sekalian, dia akan balik semula kepada ibadat kita. Dia balik semula, dia akan pergi semula. Pusinglah kat mana-mana pun, pusinglah 1 Malaysia pun, pusinglah kepada 31 Ogos ke, pusinglah kepada Isra' Mi'raj ke, maksud saya ceramah tu ataupun kuliah yang kita buat sepanjang kehidupan kita di masjid kita ni apa semua dan sebagainya, dia sebenarnya topik dia ataupun input dia akan balik semula sebenarnya kepada ibadat kita. Kehidupan kita seharian di muka bumi Allah Ta'ala ini, dia akan balik semula kepada kehidupan kita. Kita dengarlah ceramah 1 Malaysia macam mana, kita dengarlah ceramah kemerdekaan, kita dengarlah ceramah Maulidul Rasul, kita dengarlah ceramah Isra' Mi'raj dan sebagainya. Jika sekiranya ibadat kita belum sempurna tuan-tuan sekalian, tak payahlah kita dengar ceramah macam mana sekalipun. Walaupun kita duduk depan sekali, walaupun kita orang yang paling awal sampai dengar ceramah, tapi kalau sekiranya tidak ada keinginan dalam hati kita untuk dapatkan iktibar dalam mempertingkatkan amal ibadat kita kepada Allah, tak ada maknanya. Saya ambil contoh macam ni lah. Kita sekarang ni umur dah 50 tahun, contoh. Okay? Tolak umur balik 40. Okay? 10 tahun tu kira orang kata tak berapa cekedik lagi lah. Masuk umur 11 tahun ke atas tu, mula dah kena dah cekedik sikit. 11 tahun sehingga ke 50 tahun. Letaklah di situ 40 tahun. 40 tahun tuan-tuan sekalian, kalau kita dengar ceramah Maulid, kita dengar ceramah Isra' Mi'raj, saya buat contoh. Kita dengar ceramah Isra' Mi'raj, tang situ jelah yang kita faham. Apa yang kita faham? Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit, jumpa Allah Ta'ala, terima perintah sembahyang, turun balik apa semua dan sebagainya. Itulah rupa dengar ceramah. Lepas tu habis ceramah, ambil nasi bungkus, buat balik rumah makan. Tak ada kesan input daripada ceramah tadi, kita tak dapat. Itu sebab saya katakan tadi, sepanjang hidup kita tuan-tuan sekalian, kita pergilah ke mana-mana pun, kita buatlah ke mana-mana pun, tetapi dia akan balik semula kepada asal, iaitu ibadat kita. Apa yang nak ditekankan dalam pertemuan kita di sini tuan-tuan sekalian, iaitu berkenaan ibadat kita. Ya, ibadat kita. Sempena 1 Malaysia ini tuan-tuan sekalian, saya lebih suka menjurus kepada satu lagi peristiwa yang diberi nama hijrah. Okay? Bersempena 1 Malaysia pada hari ini, kita ambil daripada peristiwa 1 Malaysia ini daripada peristiwa hijrah Nabi. Kenapa saya nak kaitkan 1 Malaysia dengan hijrah Nabi? Okay? Kenapa saya nak kaitkan? Kerana untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini dan juga renungan saya bersama untuk saya sendiri, bagaimana kita nak menghijrahkan diri kita ini supaya ianya menjadi lebih baik lagi. Dalam situasi pada saat ini tuan-tuan sekalian, kalau dulu, kalau masa sebelum PKP,
kita datang solat berjemaah, kita duduk rapat-rapat, kita solat rapat-rapat. Tapi sekarang ni tuan-tuan sekalian, apabila PKP bulan 3, bulan 4 baru-baru ni, kita dikurung di rumah masing-masing. Ya, termasuk nazir masjid sendiri pun dia tak boleh datang ke masjid. Yang boleh datang siapa dia? Imam Bilal Siap. Itu pun 50-50 nak datang tak nak. Tuan-tuan sekalian, dema bertiga ni datang waktu PKP bulan 3, bulan 4. Bagi allowance lebih kat dema. Cadangan saya lah, bukan paksa pun. Bagi allowance lebih sikit. Bukan apa, imam tu menjenguk-jenguk kepala keluar, nak pergi tak nak pergi tak nak. Pergi kan kena Covid, tak pergi sekarang dah tugas. Takut kawan tu nak datang tu, dia berjalan laju-laju tu. Takut kena. Tapi bukan imam sini lah, ni cerita tempat lain. Begitu juga dengan Bilal, begitu juga dengan Siap. Nak buka pintu pagar masjid tu berasa takut kena. Dekat pagar apa semua dan sebagainya. Hargailah mereka, tingkatkan allowance mereka. Itu cadangan saya lah. Tapi dema tak ada WhatsApp dekat saya pun rupa itu. Okey, tapi kita menghargai mereka. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bulan 5, bulan 6, maka kita diberi kelonggaran. Beberapa AJK dibenarkan datang untuk memakmurkan masjid ataupun datang solat berjemaah dengan syarat kena jarak. Ya, dengan syarat kena jarak. Kemudian tuan-tuan sekalian, baru-baru ni isu solat Jumaat. Isu solat Jumaat tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Agama, yang mana yang datang ataupun untuk solat Jumaat kena bilangan jemaah mengikut keluasan masjid. Kalau masjid tu dia boleh tampung katakanlah contoh 200 contoh, maka tak boleh ambil 200, kena ambil 150 ataupun 100. Pasal kita berjarak. Okay, kalau ambil juga 200 tuan-tuan sekalian, sampai ke jalan lah kita sembahyang Jumaat. Kemudian timbul pula isu yang mana tempat ni saya tak pastilah. Kalau tempat saya tuan-tuan sekalian sampai sanggup panjat pagar. Panjat pagar sampai jatuh. Jatuh luka habis lah tangan tu. Tangan luka, kepala berdarah, panjat pagar. Pagar kita ni rendah lagi berbanding masjid saya, tinggi lagi daripada pagar tuan-tuan. Sanggup dia memanjat pagar nak sembahyang Jumaat. Kesanggupan tu tuan-tuan sekalian yang kita heran tu, waktu tu kita tak benarkan orang luar, bukan orang luar, pasal kita dah cukup. Dah cukup kuantiti ataupun bilangan jemaah yang datang. Nak datang juga. Dia nak masuk juga, panjat pagar apa semua dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita buat satu pendekatan. Orang yang manjat pagar hari tu kita letak dalam senarai yang paling atas. Maksudnya orang yang mula-mula dia boleh masuk. Sampai sekarang tak nampak muka. Tu yang heran tu. Dah bagi masuk tak nak pula datang. Hari tu kita tak bagi masuk, beria benar dia panjat pagar. Tuan-tuan sekalian, kenapa dalam kehidupan kita, kalau kita perasan lah, kalau kita renung, kita tengok sejenak diri kita, kenapa kita menitik beratkan sembahyang Jumaat berbanding solat lain? Kenapa solat Jumaat tu kita rasa mana boleh tinggal Jumaat 3 kali ni? Tak boleh. Kalau sembahyang Jumaat kalau tinggal sembahyang Jumaat 3 kali ni kena mandi wajib balik, kena mengucap balik, seolah-olah macam kita kufur lah, istilah kita macam tu. Yang itu kita pandai pula. Kenapa tak bersunat lagi sekali? Apa nak ditinggalnya ustaz? Dah cukup dah kata kita. Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tang sembahyang Jumaat kita jaga. Waktu orang kata tinggal Jumaat tu kita takut. Tetapi sembahyang jemaah ataupun sembahyang fardu tak apa, boleh qada. Tapi sembahyang Jumaat tak boleh qada kata kita. Kesilapan fahaman kita dalam ibadat kita itu yang masalahnya. Okey? Masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ketika ini iaitu kita tak berapa faham. Itu sebabnya suruh datang mengaji, suruh datang duduk kuliah, suruh datang dengar ceramah. Nak dengar berita juga, nak dengar berita minyak naik ke turun minggu ni. Tuan-tuan sekalian, tak payah dengar. Kita dapat info tu lewat juga. Kalau kita dengar info tu, kita dapat info lewat karang lepas kuliah pun, rupa itu juga pun. Minyak naik ke, minyak turun ke, tangki kereta kosong, isi juga kita. Mulut membebe-bebe, isi penuh juga minyak. Tak ada masalah, lantaklah minyak naik ke, minyak turun ke. Tetapi ibadat kita ni yang penting. Ibadat kita kepada Allah, itu yang penting. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, dalam ayat yang saya baca tadi,
kerosakan, segala kerosakan yang berlaku dalam dunia, kerana Allah Ta'ala nak beri tegur pada kita. Allah Ta'ala beri amaran kepada kita, yang mana selama ni kita jauh dengan Allah, kita engkar perintah Allah. Tuan-tuan sekalian, kalau dulu kita pernah dengar, kita dilanda satu penyakit yang dinamakan H1N1. Lepas tu H1 apa lagi, 3-1 apa semua, macam-macam jenis. Kemudian dah habis, sembuh penyakit tu, hilang, selesai. Kita engkar balik pada Allah. Datang pula penyakit lain. Penyakit apa ni? Kencing tikus. Okay? Penyakit kencing tikus. Kemudian hilang penyakit kencing tikus. Datang pula satu lagi penyakit kena kencing. Kena kencing ni bahaya tuan-tuan sekalian daripada kencing tikus. Kencing tikus boleh tahan. Kena kencing tu yang nanya kita. Hilang penyakit tu. Engkar kita lagi pada Allah. Datang balik satu lagi penyakit. Macam-macam. Itu sebab dulu tuan-tuan sekalian, pernah sekali saya dengar, tuan-tuan ingat tak, yang berlaku tsunami di Indonesia, yang kuat, yang kata yang besar tu tsunami di Indonesia. Apabila berlaku tsunami di negara jiran, ada kenyataan saya dengar, yang mana ada seseorang tu dia kata, kita jangan takut, kita jangan risau, kerana Malaysia ini adalah negara yang hebat, negara yang jauh daripada Indonesia, dan kita selamat daripada tsunami. Kena tuan-tuan sekalian, kena tempat kita, walaupun tak ada berlaku tak berlaku di Ampang, tak berlaku di Selangor, tapi berlaku di Malaysia. Sikit je tu Allah Ta'ala bagi, nak ajar kepada kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, jangan kita anggap peristiwa ataupun musibah berlaku di tempat lain, tempat kita ni tak berlaku. Tak. Misalnya contoh, gempa bumi ataupun gunung berapi lah, senang saya buat istilah. Gunung berapi nak berlaku bukan semestinya kena ada gunung. Tang situ yang bahaya akidah kita tu. Berlaku gunung berapi bukan semestinya kena ada gunung. Bagi Allah tak mustahil. Tuan-tuan keluar waktu saya kuliah berlaku gunung berapi. Mana kita tahu kan? Jadi jangan keluar waktu saya kuliah. Duduk diam-diam sampai habis kuliah. Selagi saya tak balik, selagi tu tuan-tuan jangan balik. Tu contohlah. Bukannya saya marah. Okey? Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, jadi benda ni, perkara ni berlaku adalah kerana besar kemungkinan kerana kesilapan kita, kelalaian kita dalam ibadat kita. Sama telah lagi kalau kita engkar pada Allah. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, kita takut, apa yang paling kita takut tuan-tuan sekalian, berlaku kerosakan ini ataupun musibah berlaku pada kita berpunca daripada ibadat kita sendiri. Dalam ibadat kita itulah berlakunya kemurkaan Allah. Jangan kita, sebab saya katakan tadi, jangan kita rasa sembahyang kita ni hebat. Jangan kita rasa puasa kita ni hebat. Jangan kita rasa kita ni haji, kita punya haji ni hebat. Ada orang dia pergi umrah dia tiap bulan, belum tentu Allah Ta'ala terima. Ada orang dia pergi haji setahun sekali, boleh tahan. Ada orang tu dia kata dekat saya, dia pergi haji 2 kali setahun. Saya menung, bila bahasa pula 2 kali setahun? Kalau 2 tahun sekali tu boleh tahan dah. Ini setahun 2 kali, nak nunjuknya hebatnya dia tu. Menung saya tak boleh tunggu lama kalau orang apa itu. Tuan-tuan sekalian, bahaya kita dibuatnya. Okey? Jadi kerana itulah sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala beri juga amaran kepada kita, yang mana setelah Allah Ta'ala beri kepada kita dunia ni, kehidupan kita berada dalam dunia, jangan bagi rosak. Maksud jangan bagi rosak tuan-tuan sekalian, saya yakin dan saya percaya, idaklah kita nak pergi tebang pokok, idaklah kita nak pergi gali tanah apa semua tanpa tujuan apa semua dan sebagainya. Dan tidak akan ada orang yang mana dia nak merosakkan kerosakan yang nak merosakkan apa yang Allah Ta'ala telah beri pada kita. Tetapi di sini tuan-tuan sekalian, kita kena faham betul-betul. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kerosakan yang berlaku itu berpunca daripada kita. Okey, saya ambil contoh. Kita ambil istilah ataupun kita ambil pengajaran daripada umat-umat yang terdahulu.
Contohnya umat Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh ni tuan-tuan sekalian, sebahagian daripada mereka beriman kepada Allah, mengikut ajaran yang telah mengikut ajaran yang telah ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Sebahagian lagi engkar. Yang engkar ni tuan-tuan sekalian, Nabi Nuh beri amaran. Kalau kamu tak nak beriman, maka Allah Ta'ala akan datangkan azab. Siap boleh tanya lagi, bila? Bila azab Allah Ta'ala nak datang tu? Kami nak tengok, kami nak rasa sikit macam mana azab Allah Ta'ala. Umat yang terdahulu, seolah-olah perkataan itu tuan-tuan sekalian, mereka cabar Allah, mereka cabar kehebatan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan musibah dalam bentuk banjir, dan semua orang yang kufur kepada Allah ketika itu dihapuskan. Habis, tak ada tinggal seorang pun, termasuklah anak Nabi Nuh alaihi salam sendiri. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala perintah untuk buat kapal atas gunung. Kalau fikir akal logik tuan-tuan sekalian, tak masuk akal ni buat kapal atas gunung. Mana nak dibuatnya? Dahlah dalam keadaan kawasan yang yang kering kontan dan sebagainya, suruh buat pula kapal atas gunung. Dan Nabi Nuh tuan-tuan sekalian, dia tak tanya. Dia tak tanya Allah, ya Allah, pasal apa buat kapal atas gunung? Tak buat tepi laut ke, tak buat situ-sini, tak ada. Allah Ta'ala perintah, buat. Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, jadi kita tak tahu perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu ada perancangan, Allah Ta'ala ada perancangan, dan perancangan Allah Ta'ala lebih baik daripada perancangan kamu. Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, maka dalam ayat tadi menceritakan kepada kita, menunjukkan kepada kita yang mana apabila dalam kehidupan kita kerosakan itu berlaku adalah kerana berpunca kerana kita sendiri. Maka kejadian tadi, kisah umat Nabi Nuh tadi tuan-tuan sekalian, apabila yang mana mereka engkar, mereka habis Allah Ta'ala sapu. Maksudnya Allah Ta'ala lenyapkan umat-umat mereka yang tidak beriman. Kemudian apabila umat Nabi Nuh yang beriman tadi, mereka beriman, mereka menjalani ibadat mereka, Nabi Nuh wafat. Apabila Nabi Nuh wafat, maka yang beriman tadi tanpa ada pegangan segelintir daripada mereka ini, maka ada yang kufur balik. Pasal apa? Tidak ada orang yang memberi tunjuk ajar kepada mereka. Kemudian datangkan balik, Allah Ta'ala datangkan balik Nabi yang lain. Begitulah sehingga kepada umat akhir zaman. Begitulah sehingga kepada kita zaman ini. Sehingga kini tuan-tuan sekalian, sampailah kiamat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan datangkanlah Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan datangkan Nabi, walaupun umat akhir zaman ini ada segelintir daripada mereka yang mana mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana itulah tuan-tuan sekalian, maka Allah Ta'ala beritahu sebagaimana yang saya katakan tadi, sebagaimana yang Allah Ta'ala beritahu, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima. Maksudnya tuan-tuan sekalian, dalam ibadat kita, dalam ibadat kita kena doa. Supaya apa? Supaya ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kiralah puasa ke, zakat, haji, umrah, sedekah jariah dan sebagainya. Yang paling penting sekali solat. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, tiap-tiap kali lepas solat, biasakan kita istighfar. Kita istighfar. Kenapa kita istighfar setiap kali lepas pada kita solat? Kerana imam baca istighfar. Habis kalau imam tak istighfar, tak payah istighfar kita. Istighfar itu telah digariskan oleh ulama-ulama kita. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana untuk kita mohon ampun dengan Allah, besar kemungkinan takut-takut ada kerosakan ataupun ada cacat cela dalam ibadat solat kita. Kita tak yakin, dan saya yakin dan saya percaya tidak ada seorang pun manusia dalam dunia yang mana berani mengatakan akan ibadat solat dia itu adalah ibadat yang hebat. Ada tak kita berani kata, aku sembahyang subuh tadi hebat, mesti Allah Ta'ala terima sembahyang subuh aku tadi. Pasal apa? Sebab apa? Sebab 2 rakaat. Setakat 2 rakaat tuan-tuan sekalian, orang lain pun sembahyang subuh 2 rakaat juga, sama je dengan kita. Itu sebab dalam satu kitab ada disebutkan, kuantiti solat tidak menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ukuran di sisi Allah ialah kualiti solat itu sendiri. Bagaimana kualiti solat itu yang penting, yang kita nak kena jaga.
Kalau solat tak sempurna, solat tidak ada kualiti, bagaimana Allah Ta'ala nak nilai akan solat kita? Okey, jadi kerana itulah sidang jemaah yang dikasihi, maka kita ambil iktibar. Okey, ambil kepada iktibar yang berlaku di negeri jiran kita. Mereka terpaksa di PKPD-kan semula, mereka terpaksa dikurung balik, yang mana masjid ketika itu bebas ataupun boleh dilaksanakan ibadat ataupun program agama apa semua dan sebagainya. Ketika ini mereka terpaksa ditutup balik. Ada masjid surau kena tutup, ada sekolah kena tutup, apa semua dan sebagainya. Maka perkara ini telah memberi gambaran yang hebat dalam kehidupan kita, supaya kita lebih lagi mempertingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, maka dalam ayat yang dinyatakan tadi, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Maksudnya di sini tuan-tuan sekalian, Allah Taala beri kepada kita akan satu pengharapan dalam ibadat kita kepada Allah, supaya Allah Taala terima akan ibadat kita. Begitu juga dalam apabila kita datang solat berjemaah. Tuan-tuan sekalian, ada seorang hamba Allah, dia jumpa, apabila saya jumpa dia, kita tanya khabar. Kata semenjak semenjak PKP hari tu, tuan-tuan sekalian, tak pernah nampak datang ke masjid. Bukan nak marah, tapi nak tanya. Kita tanya dia, kata, lama tak nampak masjid ni, tak sihat ke? Dia kata sihat. Habis tu kenapa lama tak datang? Dia kata selagi solat berjemaah berjarak, selagi tu aku tak nak datang masjid. Oh, anda tuan-tuan sekalian, jangan main-main orang rupa itu. Bukan tak ada. Di sini wallahu alam lah. Kalau ada tak tahulah nak cakap. Ada orang dia boleh kata rupa itu. Selagi semayang berjemaah berjarak, selagi tu aku tak akan pijak kaki aku ke masjid. Pasal apa pula? Dia kata, saya tanya dia kenapa pula? Dia kata iyalah, apabila kita solat berjarak, syaitan senang nak menghasut kita ataupun nak melalaikan kita dalam solat. Waktu saya tanya dia balik, habis tu kalau rapat-rapat tu syaitan tak hasut, syaitan tak bisik kita, tak adalah kuat sangat macam sekarang. Dia pusing kat mana-mana pun pusing. Itu sebab saya katakan tadi tuan-tuan sekalian, sekarang ni Allah Ta'ala dah beri kepada kita peluang datang masjid, datang. Allah Ta'ala beri peluang kita datang untuk berjemaah, datang. Kita takut suatu masa nanti Allah Ta'ala tarik balik, Allah Ta'ala angkat balik kemudahan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kena tutup surau kita ni, kena tutup masjid kita ni kerana beberapa sebab dan sebagainya. Tak naklah sebut, takut jadi doa. Jadi sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kalau dah digariskan panduan pada kita, okey, semayang kena jaraklah. Apa masalahnya, apa isunya? Sebabnya tuan-tuan sekalian, kalau kita renung sejenak, kalau kita fikir, kenapa berjarak? Kalau dulu masa semayang rapat-rapat, tuan-tuan perasan tak? Apabila kita semayang rapat-rapat, ni cerita sebelum PKP. Kan apabila sebelum imam nak solat, imam biasa dia akan sebut, penuhkan saf, rapatkan saf, sempurnakan saf. Kan kadang-kadang apabila kita rapat-rapat apa semua tu, kan depan kita tu ada kosong biasanya. Apabila depan ada kosong, kalau ikut hukum fiqh, kita yang duduk belakang ni, kita kena pergi ke depan. Bukannya panggil orang belakang pergi ke depan, kita ni pergi ke depan, penuhkan saf depan. Tidak, pasal apa kita tak nak pergi depan? Pasal itulah musuh kita semenjak 7 keturunan. Tak nak semayang sebelah dia. Tuan-tuan sekalian, kita sanggup panggil orang belakang tu pergi ke depan, penuhkan saf. Tu perangai kita. Kemudian Allah Ta'ala bagi sungguh-sungguh, 1 meter. Bukan setakat 2-3 inci, 1 meter Allah Ta'ala bagi kepada kita berjarak. Udah tak nak datang pula, pasal apa? Semayang berjarak. Kemudian sebelum PKP dulu, kan kita digalakkan tiap-tiap kali lepas semayang bersalamlah. Bersalamlah untuk menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Apabila setiap kali kita bersalam, kita lepas tangan tu je tuan-tuan sekalian, maka dalam kitab kata gugurlah dosa-dosa kecil kita dengan sahabat kita. Tapi yang lelaki-lelaki lah, yang perempuan dengan perempuan lah, jangan lelaki dengan perempuan. Tak lepas-lepas tangan. Jadi tuan-tuan sekalian, bersalam. Tak nak kita. Pasal apa? Itu orang lain.
Dia warna lain, aku warna lain, contoh. Tak nak bersalam. Sekarang memang tak boleh. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, jadi satu trend. Kan Menteri Agama kita dah beritahu, sebagai tanda hormat, cukuplah dengan sekadar kita meletakkan tangan di dada. Okay, Assalamualaikum, apa khabar? Cukup. Ini tak trend apa? Tumbuk. Tak tumbuk pun sentuh. Ini pun tuan-tuan sekalian, kalau pada rupa ini, baik tuan-tuan salam. Kalau rupa ini tak ada makna, baik tuan-tuan salam. Salam mana boleh ustaz sentuh tangan. Habis tu ni, tak sentuh tangan. Sikit je. Sikit tak sikit, sentuh juga rupa itu. Macam-macam trend. Kalau dulu, trend laga kaki. Kaki kanan, kaki kiri, belaga. Macam-macam PN manusia ni. Jadi kita telah buat satu garis panduan. Menteri Agama buat kajian apa semua dan sebagainya, mengikut rujukan kitab-kitab ataupun ulama'-ulama' terdahulu. Cukup dengan sekadar kita letak tangan di dada apa semua dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ni kita nak bersalam pun tak ada masalah dah. Cuma hati-hatilah. Ya, berhati-hati apa semua. Dan insya-Allah semoga dengan pendekatan kita sekarang ini, Allah Ta'ala akan beri balik kepada kita apa yang telah ditarik balik sebelum ini. Maksudnya lepas pada ni mungkin kita dapat sembahyang berjemaah, rapat-rapat dah, kemudian masjid kita pun boleh buka macam biasa, kuliah kita boleh berjalan macam biasa, tidak dah ada lagi kuliah maghrib sampai waktu isyak je, boleh dah lajak sedikit masa apa semua dan sebagainya. Maka semua benda ni tuan-tuan sekalian boleh berlaku apabila kita taat kepada perintah Allah, apabila kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat kita yang sempurna. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, maka dalam kesempatan itulah, maka marilah sama-sama kita mempergunakan, ya, kita memperkemaskan amalan kita untuk sama-sama kita mempertingkatkan ibadat kita, untuk sama-sama kita mempercantikkan akan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya dalam ayat yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan sesama jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Dan ayat yang terakhir sekali, hinggalah ayat yang akhir. Maka dalam ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala dah beri kepada kita amaran. Ya, Allah Ta'ala beri kepada kita satu teguran, yang mana apabila kita berada di muka bumi ini, maka janganlah kita berpisah ataupun kita bercerai-berai. Maksudnya bercerai-berai ini bukan yang kata laki bini itu. Antara kita duduk sesama Islam ni pun tuan-tuan sekalian, maksud bercerai-berai ni macam kita tak bertegur siapa. Ya, tak kira lah dia warna apa sekali pun tuan-tuan sekalian, maka yang pertama sekali kita kena pegang kepada tali Allah. Apa dia tali Allah? Agama Islam. Pegang tas situ je, maka kita akan selamat dunia akhirat. Kalau kita jadikan ianya sebagai satu sebagai satu garis panduan dalam kehidupan kita, tak boleh berkawan dengan orang apa ini, dia lain, kita lain apa semua, maka tuan-tuan sekalian di situ telah memberi pengajaran kepada kita. Apa dia tuan-tuan sekalian? Kita ambil kisah berkenaan tentang dalam satu peperangan. Saya lupa peperangan apa, yang mana dalam peperangan tersebut maka Nabi telah mengarahkan beberapa orang sahabat tadi supaya berkawal di atas sebuah bukit. Jangan pergi ke mana-mana selagi kamu tak dapat arahan aku, kata Nabi. Ya, Nabi suruh, ada beberapa orang sahabat ni suruh berkawal. Waktu tu dalam satu peperangan. Ya, Nabi suruh duduk atas bukit tu, jangan pergi mana-mana. Kemudian Nabi berperang dengan sahabat-sahabat yang lain di bawah. Kemudian apabila pihak musuh hampir tewas, maka banyak daripada harta-harta mereka, harta-harta musuh tadi terbiar. Ya, harta musuh, emas, belian apa semua dan sebagainya. Maka sahabat tadi yang berkawal atas bukit tadi, maka mereka nampak harta rampasan tu, harta perang apa semua dan sebagainya, tak ada siapa nak ambil, mereka pakat turun. Mereka turun ambil harta tadi, maka orang kafir dia tengok tempat yang strategik tu kosong, maka mereka naik. Mereka ambil alih benda tu, dan apabila berperang diceritakan dalam riwayat, itulah satu-satunya peperangan yang menyebabkan Nabi luka. Patah gigi apa semua dan sebagainya, berdarah apa semua dan sebagainya. Maka di situ menunjukkan kepada kita perpecahan berlaku. Apabila perpecahan berlaku, maka kehidupan kita akan jadi umbang-ambing. Kita akan jadi tak tentu arah apa semua dan sebagainya.
Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, dalam solat berjemaah pun kita disunatkan rapat-rapat. Rapat-rapat ni bukan saja-saja. Kita sembahyang berjemaah, rapat-rapat tu bukan saja-saja. Ulama beritahu tujuan kita merapat-rapatkan kaki-kaki kita dengan sahabat kita adalah menunjukkan akan kesatuan hati kita dalam solat berjemaah. Itu sebenarnya. Tapi apabila kita solat berjemaah, kita menjarakkan kaki kita, maka di situ menunjukkan yang bahawasanya hati kita ni tak berpuas hati dengan kawan kita. Kita tak nak tegur lah apa semua dan sebagainya. Maka sebagaimana saya nyatakan tadi, itu pasal sembahyang kita jadi berjarak sampai sekarang. Jadi apabila benda ni dia akan kembali semula, tuan-tuan sekalian, rapatkan kaki kita dengan kawan kita. Di situ menunjukkan kesatuan hati. Itu sebabnya dalam satu riwayat ada disebutkan, dalam satu peperangan orang Islam mengalami satu kekalahan dalam satu peperangan. Perang kalah. Malam tu Saidina Umar buat postmortem. Macam mana kita boleh salah? Macam mana kita boleh kalah ni? Tang mana kita boleh kalah ni? Saidina Umar buat satu kajian, buat satu postmortem. Rupa-rupanya tentera Islam pada ketika itu, apabila mereka solat berjemaah, mereka tak rapat saf mereka. Kedudukan kaki mereka tu tak rapat. Itu sebabnya masjid kita, bukan masjid kita lah, masjid mana-mana pun, kan kita ada line tu, tumit belakang tu disunatkan kita sama. Jangan sama ibu jari. Sama ibu jari memang takkan samalah. Samakan tumit belakang kita dengan kawan kita, bagi selari. Jadi peristiwa tadi Saidina Umar dia tengok tentera Islam, mereka apabila mereka sembahyang, ada yang tumit ke depan, ada yang tumit ke belakang, ada yang rapat, ada yang tak rapat. Maksudnya tak sama. Saf mereka tak sama, maka Saidina Umar perbetulkan. Rapatkan saf, samakan tumit apa semua dan sebagainya. Dengan sebab itu je tuan-tuan sekalian, maka Allah Ta'ala beri kemenangan kepada tentera Islam. Jadi di sini nak menceritakan kepada kita kesatuan hati dalam kehidupan kita pada ketika ini, tuan-tuan sekalian. Janganlah kita jadikan benda-benda itu ataupun perkara-perkara itu sebagai satu perkara, sebagai satu asbab yang mana kita jauhkan diri kita. Kok mana-mana pun tuan-tuan sekalian, imam kalau dia warna apa pun, kalau dia rokok, kita semua kena rokok kalau kita sembahyang berjemaah. Imam rokok, kita kena rokok. Jangan pula kita kata, malah aku nak rokok pasal dia warna lain, aku warna lain. Itu contoh. Ada tuan-tuan sekalian, ada satu tempat sehingga mereka buat jemaah lain. Jemaah depan ni, ini warna ni. Jemaah belakang tu warna lain. Jemaah sana warna lain. Kalau ada jenis 7 warna tuan-tuan sekalian dalam dunia, 7 jemaah. Tapi yang herannya azan tu satu je. Tidak 7 azan pun. Azan satu je, seorang tu je lah azan. Demo tak heran, lantaklah bila warna apa pun, waktu masuk semayang. Tapi dia tengok dulu imam tu warna apa. Imam warna lain, tak boleh. Imam ni tak boleh. Tak, tuan-tuan sekalian. Itu sebab saya katakan awal-awal tadi. Apabila pegangan ni kita letakkan dalam diri kita, maka suatu masa nanti Allah Ta'ala akan angkat balik. Allah Ta'ala akan angkat balik kenikmatan dan juga kebenaran apa yang telah kita dapat selama ni. Allah Ta'ala angkat balik dan kita hiduplah macam bulan 3, bulan 4. Apa dia? Sembahyang berjemaah di rumah. Tuan-tuan sekalian, agak-agaklah tahun depan nak ke rasa lagi sembahyang tarawih di rumah? Menung kita tu. Bukan setakat tarawih di rumah, sembahyang raya di rumah. Kalau anak ramai, menantu ramai tak apa. Ini kita, isteri kita, anak seorang. Itu pun umur 7 tahun. Menung kita nak sembahyang raya. Macam-macam pegang penyapu lah, pegang tongkat apa ni, tempat penyakut kot lah, pegang tiang lah apa semua, macam-macam baca khutbah sembahyang raya baru-baru ni, sembahyang raya puasa. Sembahyang raya haji boleh tahan dah lah. Sembahyang raya puasa tu macam-macam tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak balik semula kepada ibadat kita, kita tak balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan sekalian, apa yang paling kita takut suatu masa nanti berlaku perkara yang sama sebagaimana tahun ini, iaitu sembahyang tarawih 3 orang je. Allahu Akbar. Menangis imam tuan-tuan sekalian. Sembahyang tarawih 3 orang. Menangis apa? Pasal elang tak dapat banyak. Ada dah 2 orang belakang. Bila dengan siap belakang. Itu pun bila tu dah nguruk kaki.
Ada satu masjid itu pula tuan-tuan sekalian, yang saya sedihnya, tapi ni secara pandangan peribadilah, memang tak dinafikan, masjid tu memang dia tiap tahun memang dibuat tarawih 20 rakaat. Dibuat tarawih 20 rakaat. Tahun ni waktu PKP nyebantai juga buat 20 rakaat. Tu yang siok dengan Bilal menangis kat belakang tu. Atau buat je lah 8 pun, bukannya ramai pun, 3 orang je. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kata kenikmatan ini suatu masa nanti Allah Ta'ala dah bagi kepada kita pengajaran. Kalau kita masih lagi lalai dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan beri lagi. Dan paling kita takut lagi hebat daripada tu. Yang paling kita takut sekali tuan-tuan sekalian, bila tak boleh datang, imam tak boleh datang, setiap tak boleh datang. Maksudnya memang kosong masjid kita dan tak ada azan. Ya Allah tuan-tuan sekalian, minta jauh benda-benda macam tu. Jangan sampai suatu masa Allah Ta'ala beri kepada kita, memang tutup betul masjid. Memang tak boleh. Kita pun memang tak boleh keluar. Duduklah di rumah. Makanlah sardin. Makanlah apa yang ada dalam rumah. Tak ada, pandai-pandailah kamu makan. Tuan-tuan sekalian, kalau kita engkar dengan Allah, kalau kita lalai dengan Allah, maka perkara ini tak akan mustahil berlaku dalam kehidupan kita. Maka untuk itulah sidang jemaah yang dikasihi sekalian, maka sama-samalah kita renung, sama-samalah kita fikir. Jadikan hijrah yang mengenai peristiwa hijrah yang berlaku pada Nabi SAW itu sebagai satu pengajaran dalam kehidupan kita, dan jadikan peristiwa kata satu Malaysia ini untuk sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan sesama kita. Janganlah kata kita jadikan berlainan warna itu sebagai satu perkara yang membolehkan kehidupan kita jadi bercanggah. Maksudnya tuan-tuan sekalian, itu hak masing-masing. Itu hak masing-masing. Tetapi yang penting, tiba waktu semayang, kita datang semayang berjemaah. Sebelah kita warna apa, itu cerita kemudian. Warna bukan sebagai ukuran, dan Allah Ta'ala tak heran pun warna-warna ni. Yang penting, apabila kita solat, apabila kita beribadat, tumpukan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan sekalian, dalam pertemuan kita pada pagi ini, saya akan tinggalkan kepada tuan-tuan akan satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat yang ke-10 daripada surah Al-Munafikun. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Yang bermaksud, dan belanjakanlah ataupun dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang soleh. Ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beritahu kepada kita yang mana harta yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, itu bukan harta kita. Itu bukan hak kita dan itu bukan milik kita. Milik kita yang mana? Yang kita belanjakan untuk agama Allah. Kita ada dalam simpanan, katakanlah contoh, dalam poket kita ada RM100. RM100 yang ada dalam poket ni tuan-tuan sekalian, belum tentu hak kita. Yang paling pasti dia milik tokek minyak. Yang paling pasti lagi tokek kedai runcit. Beli beras, isi minyak apa semua dan sebagainya. Tetapi yang RM100 yang ada dalam poket kita ni, hak kita apabila kita dermakan untuk agama Allah. Dan perkara ini tuan-tuan sekalian, maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita, yang mana dalam ayat tadi Allah Ta'ala suruh kita berbelanja mengikut kemampuan kita. Bukannya suruh semua sekali. Kita tak mampu nak buat macam Sayyidina Abu Bakar, yang mana Nabi kata, siapakah di kalangan kamu pada saat ini nak menderma ataupun membantu agama Allah? Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan sekalian, wak mari habis harta dia. Kalau waktu itu ada welfare, ada Alphard, ada Estima apa semua Sayyidina Umar wak bagi. Sehingga apabila Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak isteri kamu? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasul.